Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung perbincangan kita dalam Nusus Al-Adabiyah. Hari ini kita akan bincangkan tentang seorang penyair yang hidup di zaman Al-Abbasi, Daulah Al-Abbasiyah ataupun Al-Asru Al-Abbasi. Jika minggu lepas kita dah bincangkan seorang An-Nathir atau penulis, Abdul Hamid Al-Katib, iaitu pada zaman Bani Umayyah. Jadi minggu ni kita dah masuk ke zaman Bani Abbasiyah ataupun Ad-Daulah Al-Abbasiyah ataupun Al-Asru Al-Abbasi. Penyair yang kita pilih ialah Al-Mutanabbi, seorang penyair yang cukup terkenal pada zaman Abbasiyah. Sebenarnya zaman Abbasiyah ni ataupun Al-Asr Al-Abbasi ni ialah zaman kemuncak bagi kesusastraan Arab dan bidang-bidang yang lain lah dari sudut keilmuan dan sebagainya. Al-Abbasi ataupun Al-Asr Al-Abbasi bermula tahun 132 dan berakhir 131, 132 macam tu, dan berakhir pada tahun 256 Hijrah. Dalam tempoh yang agak lama. Seperti yang saya sebut kepada kamu tadi, ramai penyair dan sastrawan yang lahir pada zaman ni. Dan antara yang cukup masyhur, yang terkenal ialah Al-Mutanabbi. Abu Tayyib Al-Mutanabbi. Kita akan bincangkan berkaitan Al-Mutanabbi tentang Madhu Saifid Daulah, pujiannya kepada Al-Amir Saifud Daulah Al-Hamadani. Saifud Daulah Al-Hamadani ni salah seorang daripada pemimpin pada zaman Al-Abbasi. Kerana zaman Abbasi nanti kita akan bincangkan di bawah Al-Khalifah Al-Abbasiyah ni dia ada dua ilat. Maknanya kerajaan besar dia ialah Al-Abbasi, kerajaan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Tetapi di bawah dia ada beberapa negara-negara ataupun ada beberapa negeri-negeri atau wilayah-wilayah kecil yang mempunyai autonomi atau pemerintahan sendiri. Tetapi bagaimanapun khalifah masih lagi di Baghdad, iaitu Khalifah Al-Abbasiyah. Antara yang disebutkan di sini ialah Saifud Daulah. Saifud Daulah ni salah seorang pemimpin pada zaman Abbasi, seperti saya sebut kepada kamu tadi. Kemudian Kafur Al-Akhshidi. Ni dua orang lah. Kalau Mutanabbi, bila cerita tentang Mutanabbi, ada dua orang Amir ataupun dua orang pemimpin yang dia tinggal dan banyak syair digubah untuk dua orang ni. Pertamanya Saifud Daulah Al-Hamadani, yang ni yang kita akan bincangkan sebentar nanti, dan juga Kafur. Ni Kafur Al-Akhshidi. Tapi Kafur ni tak dibincangkan dalam tajuk je lah. Tapi tu dua orang yang selalu disebut oleh Al-Mutanabbi dalam syairnya. Kemudian syair yang akan kita pilih iaitu syair yang cukup masyhur juga. Ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaimu wa ta'ti ala qadri al-kirami al-makarimu wa ta'zumu fi 'aini as-saghiri sigharuha wa tazhuru fi 'aini al-'azimi al-'azaimu, hinggalah ke bait yang ke-10. Wa man talabal fatuhal jalila fa innama mafatihuhu albidul khifafus sawarimu. Kalau kamu tengok dalam dalam diwan syair atau dawawin syair, kitab syair, buku-buku syair, kemungkinan dia menggunakan riwayat yang lain. Jadi ada perbezaan dari sudut perkataan dan dari sudut susunan bait syair. Mungkin ada bait yang tak masuk di sini. Kalau kamu tengok, tu untuk mungkin penulis buku yang kita gunakan ni melihat bahawa yang dia pilih ni ialah ada kaitan dengan pembelajaran contohnya, jadi mungkin dia tak masukkan yang lain. Bagaimanapun, macam biasa buku kamu ni akan ada mufradat, suraiannya, kemudian ada syarahnya, kemudian di akhirnya ada dia punya at-ta'liq. Kamu boleh tengok at-ta'liq ni ada dikaitkan juga dengan as-suwar al-bayaniyah ataupun dia punya balaghahnya.
Ada istiarah al-makniyahnya, ada tashbihnya, al-kinayahnya, okey. Dia ada istiarah di situ. Okey. Uh, Kalau dibuka di buku nanti, buku yang saya bagi kepada kamu ni di bahagian 2. Bahagian 1 kita tak guna dah, sekarang masuk bahagian kedua. Muka surat di buku ni, di PDF ni ialah 167. Tapi kalau kamu search soft copy, dia akan pergi 76 lah di sini. Sebab kita dah buang kan, dia punya bahagian 1 tu 100 dan di bahagian kedua. Di atas ni kamu cari 76, di bawahnya 167. Okey. Tu sedikit tentang apa yang kita akan bincangkan hari ini. Nanti kita akan bincangkan secara detailnya sebentar lagi. Assalamualaikum wa ilal liqa. Okay. Yang saya share tu boleh nampak Boleh Ustaz. Okay. Okey, kita mula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung perbincangan kita tentang al-adab wal-nusus ataupun al-nusus al-adabiyah. Seperti yang saya sebut pada preview tadi, pada minggu ni insya-Allah kita akan bincangkan teks yang kita ambil daripada zaman Abbasi, Al-Asru Al-Abbasi, ataupun disebut juga dengan nama Ad-Daulah Al-Abbasiyah, ataupun biasanya kita istilahkan kalau dalam adab ni Al-Asru Al-Abbasi lah. Okey. Minggu lepas kita ambil tokoh daripada zaman Al-Umawi, Al-Asru Al-Umawi. Minggu sebelumnya kita ambil penyair, syair. Kemudian pada minggu lepas kita ambil contoh An-Nathar, Abdul Hamid Al-Katib. Jadi minggu ni sampai pula masanya untuk kita bincangkan teks daripada zaman Al-Asru Al-Abbasi. Al-Asru Al-Abbasi ni dia tempohnya panjang nak dibandingkan dengan tempoh Daulah Al-Umayyah ataupun Al-Khulafa' Ar-Rashidun ataupun zaman Rasulullah, yang mana kalau zaman Al-Khulafa' Ar-Rashidun tu ataupun sebelumnya zaman Asr Nubuwah, kalau Asr Nubuwah tu dia tempohnya 23 tahun. Zaman Al-Khulafa' Ar-Rashidun tempohnya sekitar dalam tempoh lebih kurang dalam 30 tahun lah, lebih kurang lah. Sebab Rasulullah dia wafat tahun 10 Hijrah lebih kurang. Kemudian diikuti selepas tu oleh zaman Al-Khulafa' Ar-Rashidun, berakhir sekitar tahun 40 tak silap saya, 40-41 Hijrah begitulah, dengan setelah kematian Sayyidina Ali. Kemudian bermula 40-41 begitu bermula zaman Daulah Al-Umayyah ataupun Al-Asru Al-Abbasi dan berakhir tahun 132. Jadi sekitar 91-92 tahun lah begitu zaman Umawi. Tapi zaman Al-Abbasi ni, Al-Asru Al-Abbasi ni dia bermula tahun 131 atau 132 dan berakhir tahun 656 seperti yang saya sebut pada kamu dalam preview awal ni kan. Dia 132 Hijrah sehingga 656. Okey, 132 656. Tempohnya panjang tu. Kalau dalam kau belajar dalam Al-Adab Al-Adabi, Al-Adab Al-Arabi, saya rasa kau dah belajar kot. Al-Asru Al-Abbasi ni dia biasanya dia akan pecah kepada dua.
Al-Asru Al-Abbasi Al-Awwal dengan Al-Asru Al-Abbasi Al-Thani. Uh, Kemudian zaman Abbasiyah ni zaman kemuncak dari sudut keilmuan, dari sudut kesusastraan dan sebagainya, dari sudut ketamadunan, kemuncak dalam sejarah Arab lah. Kalau nak dilihat kepada sastra, ramai tokoh-tokoh penyair yang lahir pada zaman Al-Abbasi, antaranya Bashar bin Burd, Abu Nawas, atau yang kita biasa dengar Abu Nawas tapi sebutan Abu Nuas, Abu Al-Atahiyah, Muslim bin Walid, Abu Tammam, tuan-tuan Salah Abu Tammam tu. Siapa lagi? Contohnya macam Al-Abbas bin Ahnaf, Muhammad Ajrat, Salih Abdul Quddus, Al-Mutanabbi sendiri. Al-Mutanabbi ni dikategorikan sepada Al-Asr Abbasi Al-Thani sebenarnya. Ali bin Jaham, Al-Buhturi, Ibn Rumi, Ibn Mu'taz, dan ramai lagi lah. Kalau kita nak sebut penyair yang terkenal yang lahir pada zaman Al-Abbasi. Di antara ramai-ramai itu kita pilih teks yang ditulis oleh Al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi ni, okay, kita tengok di buku tu, Wah syair, ya, tengok tajuk tu Madhu Saifid Daulah, ditajuk untuk kita pagi ni Madhu Saifid Daulah. Al-Madah ni mesti yang kamu dah belajar dalam adab, dalam kesusastraan Arab, tajuknya Al-Madhu ni maksudnya pujian kan, pujian kepada Saifud Daulah. Okey, Lil Mutanabbi, oleh Al-Mutanabbi. Asalnya alif lam, alif lam minta non baya Al-Mutanabbi. Lam ni lam harfu jar. Bagi oleh, bolehlah kita boleh terjemahkan begitu, Lil Mutanabbi, oleh Al-Mutanabbi. Okey, syair, siapa dia penyair ni? Wa Abu Tayyib Ahmad bin Al-Husain. Ringkasnya, nama dia ataupun laqab gelaran dia ialah Abu Tayyib. Nama dia Ahmad bin Al-Husain. Wulida bil Kufah sanata 300 Hijriyah. Maknanya dia dilahirkan di Kufah tahun 303 Hijrah. Wa dhahara nubughuhu fi syi'r farahala ila Syam. Dia kebolehan, kebolehan dia dari sudut syair ni telah nampak pada ketika dia memulakan kehidupan dia di Kufah. Jadi dia telah berhijrah ke Syam. Syam ni di mana? Syam ni di Dimashq, di Syria sekarang ni, ataupun Damsyik dia sebut bahasa Melayu kita. Tapi sebut Arab dia Dimashq. Macam tu juga dengan Syria. Syria kita bahasa bahasa Melayu kita sebut Syria. Tapi kalau ejaan Arab dia jadi Suria. Farahala ila Syam. Kenapa dia pergi ke Syam dan tidak terus tinggal di Kufah? Kerana di Syam ada Saifud Daulah Al-Hamadani. Okey. Ada apa nama ni? Pemimpin yang bernama Saifud Daulah Al-Hamadani. Seperti yang saya sebut kepada kamu di awal atau di preview tadi, zaman Abbasiyah ni dia pada awal 100-200 tahun awal tu memang kerajaan Abbasiyah ni kerajaan yang cukup kuat lah, 100-150 tahun awal tu. Bermula daripada Abul Abbas As-Saffah dia, kemudian Abu Ja'far Al-Mansur dia, kemudian Al-Mahdi Al-Hadi Al-Rashid Al-Amil Al-Ma'mun Al-Mu'tasim, semua tu memang hebat. Tapi selepas 100 tahun atau 100 tahun lebih itu, dia kerajaan Abbasiyah ni dia mula lemah dari sudut pentadbiran, dari sudut khalifahnya. Jadi di pertengahan kerajaan Abbasiyah ni, dia khalifah tu cuma lambang saja. Khalifah yang berada di Baghdad ni cuma lambang, tapi di bawahnya ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang mempunyai pemerintahan yang sendiri. Contohnya macam
Saifuddaulah Al-Madani lah. Dia apa nama ni? Dia pemerintahan dia di sebelah uh, di sebelah Syria sana. Dia walaupun dia awalnya di Mosul di Iraq juga, tapi dia punya pusat pemerintahannya berpusat di Syria. Dia tahun 317 lebih kurang. Dia punya Daulah Ahmadiyah ni. Kemudian ada berdaulah lain, contoh macam di Mesir ada Daulah Al-Fatimiyah. Kemudian di Mesir juga, selain berdaulah Al-Fatimiyah ada Daulah Al-Ikhshidiyah. Nanti kita akan sebut dalam teks juga. Kemudian contoh yang lain ada Daulah Tuludiyah contohnya. Kemudian ada Daulah Adarisah di Maghribi. Ada Daulah Al-Ghalibah contohnya. Dan kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi kerajaan di Baghdad ni dia cuma lambang sahaja. Tetapi ada beberapa kerajaan kecil yang memerintah sendiri. Tapi macam mana pun mereka tetap tunduk ke bawah khalifah di Baghdad lah. Okey. Antaranya ialah Saifuddaulah Al-Madani. Yang saya sebut tadi, Daulah Al-Hamadiyah. Sebab itulah Abu Tayyib Al-Mutanabbi ni dia berhijrah ke Syam. Okey. Selain daripada ke Syam, dia tinggal ataupun dia rapat dengan Saifuddaulah Al-Madani ni. Kemudian dia juga telah berhijrah ataupun pergi ke Mesir. Di sana dia tinggal ataupun dia bersama dengan Kafur Al-Akhshidi. Kafur Al-Akhshidi ni dia pemimpin bagi Daulah Al-Akhshidiyah. Kalau Saifuddaulah Al-Hamadani dia memang Arab Mosul. Tapi Kafur ni dia asalnya daripada hamba kalau kau baca dalam sejarahnya. So biasa saja, tapi hari ini dia jadi pemerintah. Tapi kalau diikut di dalam sejarahnya, ketika di Mesir, mulanya dia dengan Kafur, Mutanabbi dengan Kafur ni, dia memang memujilah Kafur ni. Kemudian dia berlaku ada sedikit perselisihan faham dia dengan Kafur. Thumma hajahu, kemudian dia telah mencela atau menghina Kafur dalam syair dia. Jadi kemudian dia meninggalkan Kafur, kemudian dia pergi ke Ibnul Amid. Kemudian dia pergi kepada tokoh yang lain, iaitu Ibnul Amid. Siapa dia Ibnul Amid ni? Dia adalah penulis Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad Al-Fadl, dikenali dengan nama Ibnul Amid. Dia seorang yang orang kata apa, kalau dari sudut penulisannya, dalam sudut kesastraan ni, kalau selepas Al-Jahiz, kamu mesti ingat nama Al-Jahiz ni. Jadi Ibn Al-Amid lah tokoh yang kedua. Kemudian disebut juga yang kita bincang pada minggu lepas, Abdul Hamid Al-Khatib tu seolah-olah macam tulisan dia sama hebat dengan Ibn Al-Amid juga. Okey. Tapi Ibn Al-Amid ni seorang yang dikenali lah kalau dalam kesusastraan Arab, khususnya di zaman Abbas ini. Ibn Al-Amid ni seorang yang cukup dikenali dari sudut penulisannya. Kemudian dia menjadi menteri. Itu yang dikenali sangat tu, sebab dia menjadi menteri bagi Bani Buwaih. Dia nama pemerintah dia Ruknud Daulah. Okey, itu secara ringkas Ibn Al-Amid. Kamu kena cari sendiri lah nanti dia punya detail dia. Ibn Al-Amid ni dan Adudud Daulah. Okey, ini nama pemerintah dia. Ibn Al-Amid ni wazir dia di Faris, di sebelah Iran sana. Okey, kemudian wa inda audatihi qutila sanata 54 wa 300 Hijriyah. Jadi ketika dia pulang daripada
Ibnul Amid ni ketika selepas dia pulang daripada Menziar Ibnul Amid, setelah dia tinggal lama Ibnul Amid, kemudian dia pulang, asalnya nak balik ke Syam ataupun nak balik ke Kufah, dia telah dibunuh. Abu Talib unta Nabi telah dibunuh, iaitu sekitar tahun 354 Hijrah. Maknanya dia dalam usia lebih kurang 51 tahun lah ketika dia mati dibunuh. Wahwa min asy'ara al-mujidin ashabut tumuh, ataupun wahwa min asy'ara al-mujidin, okey, ashabut tumuh. Dia seorang penyair yang hebat, yang menguasai bidang syair ni, diiktiraf sebagai seorang penyair yang yang apa nama ni, yang dimasukkan dalam kategori penyair yang hebat lah sepanjang zaman. Bukan pada zaman Abbasiyah saja, tapi dari sudut kesusastraan Arab sendiri, secara umumnya antara penyair yang hebatnya ialah Al-Mutanabbi, Ashabut Tumuh. Okey, itu tentang penyair. Mutanabbi ni kalau kamu search Google, kalau kamu Google Mutanabbi ni, memang kalau macam-macam cerita lah tentang dia. Banyak. Dalam bahasa Melayu saya tak pasti, tapi kalau dalam bahasa Arab ni memang kalau cari tentang Mutanabbi ni, memang seorang yang cukup dikenali dan banyak penulisan yang menceritakan tentang Al-Mutanabbi. Okey, kita tengok kepada teks ni, apa dia punya konteks dia. Kontekstual, kajian dari sudut kontekstual dalam teks ni. Sabaqa an tahaddathna, jawab nas. Sabaqa an tahaddathna 'anil a'da alladhi kana baina al-'arab wal-rum, وأدى إلى كثير من المعارك والحروب، وقد امتد ذلك إلى أيام سيف الدولة الحمداني أمير حلب في القرن الرابع الهجري، وكان أميرا عربيا شجاعا خلد في سجل التاريخ أروع الصفحات بدفاعه عن وطنه وعقيدته. أوكي. سبق أن تحدثنا عن العداء الذي كان بين العرب والروم. Sebelum ni kita dah bincangkan ataupun kita dah ceritakan tentang permusuhan di antara Arab dan bangsa Arab, Islam dan Rom. Okey, maksudnya dalam buku ni lah. Kalau kamu tengok di awal ni, dia ceritakan tentang permusuhan antara Arab dengan Rom. Permusuhan ni dia tak berkesudahan daripada awal zaman Rasulullah lagi sehinggalah ke zaman Abbasiyah. Nanti kamu akan, kalau kamu baca sejarahnya, sehinggalah pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi kan. Salahuddin Al-Ayyubi berjaya mengambil alih Palestin, Baitul Maqdis. Salahuddin Al-Ayyubi ini salah satu kerajaan, Daulah Al-Ayyubiyah ni salah satu kerajaan kecil yang terdapat bersama Abbasiyah juga. Okey. Wa'adda ila kathir min al-ma'arik wal hurub. Jadi al-a'da, permusuhan ni tadi, telah membawa kepada banyaknya peperangan, al-ma'arik wal hurub. Sama tu, peperangan demi peperangan. Waqad imtadda dzalika ila ayyam Saifud Daulah. Sehinggalah peperangan ini sampai ataupun membawa kepada zaman ataupun pada masa Saifud Daulah Al-Hamadani Amirul Halab. Saifud Daulah Al-Hamadani ini nama dia. Kemudian Amirul Halab, maknanya dia adalah raja ataupun pemerintah di Halab. Halab ni di Mesir lah. Halab ni di Syria lah. Di Dimashq, dia berhampiran dengan Dimashq dia ibu kota dia. Halab ni sampai sekarang ni nama dia masih Halab lagi. Salah satu daripada wilayah di Syria, Suriah. Iaitu pada kurun keempat Hijrah. Wa kana amiran Arabian. Saifud Daulah ni adalah seorang amir, seorang pemimpin yang berbangsa Arab, yang berani, khallada fi sijil tarikh, yang namanya kekal tercatat dalam sejarah.
Arwa safahat bidifa'ihi. Diceritakan dalam buku sejarah ni, dalam catatan sejarah ni, kehebatan dia dalam mempertahankan Arab, mempertahankan kerajaan dia, ataupun kerajaan dia, agama dia, watanihi wa aqidatihi. Watan dia, negara dia dan akidah dia. Maknanya Saifuddaulah ni, kalau kau baca dalam sejarahnya, orang yang mempertahankan dia punya tanah air dia dan mempertahankan akidah Islam dia daripada bangsa Rom ataupun daripada orang Rom. Kalau kamu rajin, kau boleh search dekat YouTube cerita tentang Saifuddaulah Al-Hamadani. Harap dia dah buat drama panjang bersiri. Al-Mutanabi pun kalau kamu rajin, kalau kamu nak tengok dia punya cerita dia, kamu boleh search di YouTube juga. Ada drama bersiri ni, saya tak pasti, mungkin 20 atau 30 siri. Sama mana setiap siri tu dalam 40 minit lebih kurang. Kalau kamu minat nak ikuti sejarah dia, Al-Mutanabi ni, kamu boleh tengok di sana. Cuma dalam bahasa Arab lah, bahasa Arab Fusha. Kalau kamu ada masa untuk lihat, memang hebat lah. Apa nama ni, saya rasa banyak faedah kamu boleh dapat sebab dia menggunakan bahasa Arab Fusha. Kemudian di samping itu juga kamu boleh lihat sejarah cara hidupnya. Sebab sejarah ni kalau kita baca kadang-kadang dia jemu. Biasanya kalau kita ni satu muka dua muka, kemudian tidur mengantuk lah. Mengantuk dan tidur. Tapi kalau dalam dibuat bentuk cerita tu, jadi kita boleh ikuti satu-satu. Jadi kadang-kadang dia, bila pelakon ni dia pandai melakonkan cerita tu, jadi kadang-kadang kita tertanya-tanya apa berlaku selepas ni, apa berlaku selepas ni. Jadi sehingga akhirnya kita dapat menguasai, secara tak langsung dapat menguasai sejarah tu. Jadi Saifuddaulah Al-Hamadani ni dia ada dalam YouTube cerita dia. Itu Al-Mutanabbi. Okey, waqad hajama ar-Rum ala qal'ati al-Hadath al-Arabiyyah fasaqa Saifuddaulah juyushahu wastaradda al-qal'ah wa hazama ar-Rum syarra hazimatin. Waqad anshada al-Mutanabbi hadhihi al-qasidah fi madhi Saifuddaulah al-Muntasir. Okey, rentetan daripada permusuhan di antara Arab dengan Rom tadi. Rom ni telah hajama, telah menyerang qal'ah, kubu Al-Hadath Al-Arabiyyah. Nama kubu ni Al-Hadath. Kalau kamu pergi ke sebelah Syam, di Jordan, di Syria, dia ada kubu-kubu yang kamu tengok, benteng-benteng kubu ni memang dibuat untuk menghalang daripada serangan-serangan daripada musuh lah. Kalau Arab dia ada kubu untuk halang daripada serangan Rom contohnya. Orang Rom dia pun ada kubu di sendiri untuk halang daripada serangan orang Arab. Jadi kubu Al-Hadath ni adalah qal'ah Al-Arabiyyah. Kubu orang Arab lah untuk menghadapi tentera Rom. Tentera Rom ni telah serang dan berjaya menawan kubu Al-Hadath ni. Kemudian apa yang dilakukan oleh Saifuddaulah, saqa Saifuddaulah yushahu. Jadi Saifuddaulah ni dia bawa tentera dia gerakkan tentera dia, Juyush tu tentera, wastarad al-qal'ah, dan dia berjaya mengambil kembali al-qal'ah tersebut, kubu tersebut, wa hazama Rum, dan dia berjaya menewaskan Rum sehebat-hebat lah, sehebat-hebat ketewasan ataupun macam mana nak disebut tu, syarah hazimah ni maksudnya kekalahan secara total kepada orang Rum. Okey. Jadi itu kejayaan Saifuddaulah tadi. Waqad ansyada al-Mutanabbi. Jadi Mutanabbi ni ansyada, telah mengubah syair ni, al-qasidah syair ni dalam ataupun untuk memuji Saifuddaulah yang telah mencapai kemenangan tersebut. Jadi teks yang kita akan baca ni sebenarnya Saifuddaulah Al-Mutanabbi ni dia buat ataupun diungkapkan syair ni untuk memuji Saifuddaulah yang telah berjaya menewaskan tentera Rom yang telah mengambil alih qal'ah Al-Hadath Al-Arabiyyah. Jadi
Jadi Saifuddaulah Al-Ahmadani ini dia berjaya mengalahkan tentera Rom tadi dan mengambil balik Qal'ah Al-Hadath. Jadi Al-Mutanabbi ada bersama Saifuddaulah. Jadi dia telah memuji Saifuddaulah, menceritakan kehebatan Saifuddaulah dalam mengambil alih ataupun dalam menewaskan tentera Rom. Jadi itu dia punya latar belakang ataupun kontekstualnya ataupun hubungan antara syair ni dengan cerita di sebaliknya. Okey, kita tengok teks dia. An-Nas. على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بجياد ما لهن قوائم إذا برقوا لم تعرف البيض منهم ثيابهم من مثلها والعمائم خميس بشرق الأرض والغرب زحفه وفي أذن الجوزاء منه زمازم تجمع فيه كل لسان وأمة فما تفهم الحداث إلا التراجم وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم تمر بك الأبطال كالما هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم حقرت ردينيات حتى طرحتها وحتى كأن السيف للرمح شاتم ومن طلب الفتح الجليل فإنما مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم. Okey, itu dia punya teks dia. Kita tengok dia punya maksud pada teks. Selain daripada mufradat, maksud daripada perkataan, kita lihat juga huraian dia yang ada dalam buku ni. Macam biasalah, di bawah dia ada mufradat dia. Kemudian bawah dia ada syarah dia. Syarah dia masuk huraian kepada teks lah. Huraian kepada teks tadi. Okey, kita tengok awal. Nanti saya tak scroll ke bawah dah. Nanti habis ni kau boleh tengok sendiri, scroll di bawah sendiri. Dia punya mufradat dengan dia punya syarah ataupun huraian dia. Okey, kita mula dengan bait yang pertama dulu. Ala qadari ahli al-azmi ta'ti al-azaimu wa ta'ti ala qadri al-kirami al-makarimu. Okey. Ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaimu. Atas kemampuan ahli al-azmi, orang yang sabat. Al-azmu ni maksudnya sabat. Orang yang berazam, orang yang mempunyai tujuan, orang yang mempunyai sesuatu untuk dilakukan tadi. Ta'ti al-azaimu, akan datanglah dia punya hasilnya. Okay, maksudnya sekadar mana usaha seseorang tu, maka hasilnya dia akan dapat mengikut usaha yang dia hasil mengikut usaha yang dia buat tadi. Tu ala qadri ahli azmi ta'ti al-azaimu. Asal al-azmu ni, asal masuk perkataan dia daripada tak silap saya pada al-azimah. Al-azimah. Dia mungkin maksud begitulah. Al-azimah ni maksudnya kalau kamu tengok kamus, maksudnya untuk membuat
apa namanya jamuan ke, nak memuliakan orang, jemput orang untuk makan-makan gitulah, kalau ala azimah lah. Jadi sejauh mana yang kemampuan yang dia boleh buat, jadi begitulah akan dapat kita lihat dia punya hidangan dia. Okey. Jadi sini dimasukkan seperti saya sebutkan awal tadi, sejauh mana kemampuan orang yang berazam tadi, orang yang nak melakukan sesuatu itu, maka begitulah hasil yang kita akan dapat lihat. Kalau kamu bersungguh-sungguh, maka kamu akan dapat satu hasil yang besar. Tapi kalau sekiranya kemampuan kamu terhad, maka hasil juga akan kecil. Ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaimu. Kemudian disebut apa? Wa ta'ti ala qadri al-kirami al-makarimu. Itu juga sejauh mana qadri al-kirami, kemampuan orang yang, qadri kemampuan orang yang apa? Kemampuan orang yang orang yang pemurah itu, sejauh mana kemampuan dia, ta'ti al-makarimu. Maka itulah juga kita akan dapat lihat dia punya pemberian dia. Maksudnya orang ni kalau dia pemurah macam mana pun, tapi kena lihat juga kepada kemampuan dia. Kalau dia pemurah tapi dia bukan orang yang kaya contohnya, sudah tentulah pemberian dia tidak sehebat dengan orang yang kaya, orang yang berharta kan. Kalau orang yang kaya berharta kemudian dia pemurah, sudah tentulah apa yang diberikan lebih besar. Okey, itu disebut wa ta'ti ala qadri al-kirami al-makarimu. Dia ta'ti ni fi'il mudhari', dia punya fa'il dia al-makarimu ni. Ala qadri al-kirami jar wa majrur, ala qadri. Ini qadri mudhaf, apa nama, al-kirami tu dia punya mudhafun ilaih. Wa ta'ti ala qadri al-kirami al-makarimu. Okey. Jadi kesimpulan pada bait pertama ni yang disebut oleh Al-Mutanabbi dalam syair dia, kesimpulannya ialah setiap apa yang ingin dilakukan oleh orang ni, kita dia hasilnya bergantung kepada azam dia, bergantung kepada kemampuan dia. Okey. Ini nak membayangkan, dia sebenarnya pembayang kepada kehebatan Saifuddaulah dia nak cerita. Orang lain usaha juga untuk mengalahkan Rom, tapi tidak sehebat Saifuddaulah. Sebab Saifuddaulah ni bila dia berusaha, dia bukan orang biasa-biasa. Dia adalah seorang yang hebat, seorang yang berani, seorang yang punya kemampuan. Jadi bila dia berhadapan dengan Rom, dia berjaya mengalahkan orang Rom, tentera Rom ni dengan sehebat-hebat syarrah hazimah. Maknanya kekalahan yang total, kekalahan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Itu dia nak cerita tentang kehebatan Saifuddaulah. Kemudian bait yang kedua, wa ta'zumu fi 'aini as-saghiri sigharuha, wa tazhuru fi 'aini al-'azimi al-'azaimu. Okey, wa ta'zumu fi 'aini as-saghiri sigharuha. Ar-rajulu as-saghir. Nanti kita tengok syarah dia sebut apa? Far-rajulu as-saghiru yaral amra at-tafiha syai'an dakhman. Okey. Ada dalam dia punya ni far-rajulu, ini huraian yang pertama tadi. Innal a'mal allati yaqum biha an-nas wal makarim allati yabdulunha takuna ala qadri himmatihim wa ala mustawa azimatihim. Far-rajulu, ini bait yang kedua. Farajul as-saghiru yara al-amra at-tafiha syai'an dakhman. Seorang lelaki yang jiwanya kecil akan melihat yara al-amra at-tafih, perkara yang kecil, perkara yang sia-sia, perkara yang mudah, syai'an dakhman, sebagai sesuatu yang besar. Orang yang jiwa kecil, walaupun diminta untuk buat benda yang kecil, dia akan rasa benda tu Allah, susahnya, beratnya. Dia akan rasa itu salah tugasan, satu benda yang sangat besar dia kena buat. Itu disebut wa ta'zumu fi aini as-saghir sigharuha. Wa ta'zumu, dia akan menjadi besar
fi aini saghiri, pada penglihatan orang yang kecil, siraruha, benda yang kecil. Jadi orang yang berjiwa kecil dia akan melihat benda yang kecil ni macam besar. Wa ta'zuru fi aini saghiri siraruha wa tasghuru fi aini al-'azimi al-'azaimu. Tu di sebalik je, dia kata apa dalam tu? Dia kata apa? Wa ala aksi dhalik, sebaliknya. Nara ar-rajula al-'azima yastasghiru al-ashya' al-kabirata li'anna himmatahu akbar minha. Di sebaliknya, tadi orang yang kecil melihat orang yang kecil sebagai besar. Sebaliknya, orang yang berjiwa besar ni, itu orang yang hebat ar-rajul al-'azim, akan memperkecilkan, akan melihat kecil je, akan memperkecilkan yastasghiru al-ashya'a al-kabirata, perkara-perkara yang besar. Kerana apa? Li'anna himmatahu, kerana jiwa dia besar daripada apa yang ada itu. Maknanya orang yang lemah ni, dia kalau kita bagi tugasan, bagi kerja, kita buat benda yang kecil pun dia rasa macam dah besar sangat, dah berat dah bagi dia. Tapi orang yang berjiwa besar, orang yang hebat, rajul al-'azim, bila dia beri tugasan ataupun bila dia melakukan perkara yang besar pun dia akan rasa kecil je bagi dia. Sebab apa? Sebab jiwa dia lebih besar. Dia punya himmah dia lebih besar daripada apa yang dia buat tadi. Ni bait yang kedua juga nak menggambarkan, ni dia punya apa nama ni, dia punya pembuka kata bagi syair ni. Dia nak menggambarkan kehebatan Nabi nak menggambar kehebatan Saifuddaulah Al-Hamadani. Jadi bagi Saifuddaulah Al-Hamadani ni, dia nak ceritanya benda yang besar ni bagi dia, maknanya menewaskan Rom ni, bagi setengah orang merasakan bahawa benda yang sangat besar nak dibuat. Tapi bagi Saifuddaulah Al-Hamadani, ini perkara yang mudah, perkara yang enteng bagi dia. Okey, itu bait yang kedua. Kita tengok pula bait yang ketiga. Tuka yajurruna al-hadida ka'annahum sarau bijiyadin ma lahunna al-qawaimu. Tuka yajurruna al-hadida. Tuka, mereka datang kepada kau. Kau ni Saifuddaulah lah. Mereka ni maksudnya tentera Rom. Mereka ni datang, tentera Rom ni datang kepada Saifuddaulah Al-Hamadani, yajurruna al-hadida, menghirik ataupun membawa besi-besi. Ka'annahum, al-hadidah ni, besi ni maksudnya dia punya kelengkapan tentera itu. Dia punya perisai dia, pedang dia, tombak, segala-gala je lah. Maknanya mereka datang mengherik. Semua ni, dia punya kelengkapan tentera ni, orang Rom yang datang ni, ka'annahum, seolah-olah mereka apa? Sarau bijiyadin ma lahunna qawaimu. Seolah-olah mereka ni sarau, maksudnya surah ataupun as-sair lailan, maksudnya mereka ni berjalan pada waktu malam. Okey, dengan kelengkapan tentera. Bijiyadin, dengan jihad ni maksudnya kuda-kuda mereka. Mereka berjalan dengan kuda-kuda mereka, seolah-olah macam apa? Ma lahunna qawaimu, seolah-olah mereka ni, dia punya bergerak tu, dia punya, kau boleh bayang kalau dalam filem apa nama, filem-filem lama macam mana pertempuran ketika dahulu. Bila tentera itu datang, dia datang dengan berbaris panjang, berdisiplin gitu kan. Kemudian dia bergerak tu seolah-olah macam malahunna qawaim, seolah-olah macam tak ada kaki. Dia mengelonsor terus, menunjukkan hebat, menunjukkan betapa kelengkapan tentera yang memang selengkap-lengkapnya. Itu tentera, dia bayangkan tentera Rom yang mempunyai perisai daripada besi. Kalau kamu tengok apa nama ni, kalau tengok cerita-cerita dulu lama,
Orang Rom ni, di kuda dia tu dia pakai perisai kan. Jadi bergerak tu pada waktu malam tu seolah-olah macam tak nampak kaki dia bergerak macam tu. Itu disebut sarau bijiyadin ma lahunna qawaimu. Okey, kita terus kepada bait yang keempat. Bait yang keempat bait yang ketiga ni dia gambarkan tentang macam mana tentera Rom yang datang. Bait yang 1, 2 ni pembayang kepada apa yang akan diceritakan tentang kehebatan Saifudaulah Al-Hamadani. Okey. Dia punya azimah dia punya kesungguhan dia tadi disebut kan. Okey. Bait yang keempat idza baraqu lam tu'rafil bidu minhum thiyabuhum min mithliha wal amaimu. Okey, idza baraqu, maksudnya wa idza lamaha as-silahu, idza lama'a as-silahu alaihim tahta asy-syams. Idza idza baraqu lam tu'rafil bidu minhum. Jika sekiranya pedang mereka tadi, jika sekiranya pedang mereka tadi dia berkilau-kilau di bawah cahaya matahari. Dia nak bayang, dia nak menceritakan. Tadi dia cerita tentang pergerakan bait yang ketiga tu, bila bergerak kuda dia seolah-olah macam kuda dengan perisai tu bergerak macam seorang macam tarik kaki kan, dia mengelonsor itu, dia ramai sangat. Yang keempat ni dia nak cerita tentang kehebatan senjata dia pula. Pedang yang dibawa oleh tentera yang segitu ramai, pedang yang berkilat-kilat disebut tadi, maknanya jika kena dihunus tu, jika kena daripada cahaya matahari, pedang yang berkilat kena daripada cahaya matahari tadi, kamu tak akan dapat melihat ataupun membezakan pedang itu dengan yang lainnya. Yang lain tu apa? Yang lain tu disebut di sini ialah la idza baraqu lam tu'rafil bidu minhum thiyabuhum min mithliha wal amaimu. Kilatan pedang itu bila dia berkilat, dikena oleh panahan cahaya matahari, kamu tak dapat bezakan. Lam tu'raf al-bidu ni pedang, nama lain bagi saif. Saif ni banyak, di pedang ni banyak nama dalam bahasa Arab, antaranya al-bidu. Al-bidu ni pedang, sebab dia al-bid sebab dia putih bercahaya tu kan, tu namakan, sebab tu dia diberi gelaran al-bid. Jadi bila dihunus pedang tu, dia berkilat, idza baraqu, berkilat, bersinar-sinar, kena panahan cahaya matahari. Lam tu'raf, kamu tak tahu mana satu. Thiyabuhum min mithliha wal amaim, tak tahu mana satu pakaian orang tu ataupun dia punya al-amaimu, dia punya serban. Al-amaimu ni jamak bagi imamatun, al-imamah. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan serban yang kita bayangkan tu. Dia serban ni sebenarnya al-khudh. Yang dimaksudkan di sini ialah al-khudh. Arada al-khudhu al-hadidiyah. Al-khudhu al-hadidiyah ni perisai besi yang dipakai atas kepala tu, itu dipanggil al-khudhu, itu dipanggil al-khudhu al-hadidiyah. Jadi bila dia berjalan tu, dia punya kilauan dia tak dapat nak dibezakan lagi antara mana satu pedangnya, mana satu al-khudh dia, al-khudh al-hadidiyah, dia punya topi kepala dengan pakaian dia. Ini nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan namanya ramainya tentera itu. Yang keduanya nak menunjukkan tentang kehebatan dari sudut kelengkapan. Kelengkapan pakaian tentera ataupun kelengkapan tentera yang ada di pihak Rom.
Dia baik 3, 4 ni sebenarnya nak menggambarkan tentang kehebatan tentera Rom ni. Okey, itu bait yang keempat. Bait yang kelima. Khamisun bisyarqil ardi wal gharbi zahfuhu wa fi udhunil jawza'i minhu zamazimu. Okey. Khamisun bisyarqil ardi wal gharbi zahfuhu. Khamis ni maksudnya al-jaish, tentera. Khamisun, tentera bisyarqil ardi, di sebelah timur dunia, maksudnya di sebelah timurnya, tentera di sebelah timur, wal gharb, dan sebelah barat, sebelah baratnya. Zahfu, bergerak. Bila dia bergerak, nak ceritakan tentang pergerakan tentera tadi, tentera yang cukup besar. Khamisun bisyarqil ardi wal gharbi zahfu ni, tentera Rom ni yang bergerak daripada timur dan barat. Bila dia bergerak dalam kekuatan, ketumbukan, kekuatan yang cukup besar. Dan ada apa? Wa fi udhunil jawza'i minhu zamazimu wa tas'udu aswatahu al-kabira ila al-jawza' fi sama. Jadi az-zamazimu, kita kata az-zamazimu dia dalam bait tu. Az-zamazimu ni maksudnya al-aswat allati la tufham, suara yang tidak dapat difahami, itu zamazimu. Dia bila orang terlalu ramai kan, bila orang terlalu ramai bila bercakap kan, jadi dia kita dengar, kita tak dapat nak faham apa orang cakap, sebab kalau orang ramai, kalau orang tak ramai kita boleh fahami, tapi bila ramai sangat ni dia hiruk pikuk sampai tak boleh nak difahami. Itu zamazimu. Wa fi uzunil jawza'i minhu zamazimu, dia kata apa? Di telinga al-jawza' ni, tengok di dalam teks yang disebut ahadu burujis sama, salah satu bintang di langit. Al-jawza' ni salah satu bintang di langit. Uzun ni telinga lah. Maknanya tentera yang bergerak daripada timur dan barat ni bergerak, tentera yang cukup ramai ni hiruk pikuk bila dia bergerak. Ramai sangat. Bila dia bercakap tu, jadi hiruk pikuk, zamazimu, sehingga tak difahami. Kemudian suara tu sampai ke langit. Uzunil jawza', sampai ke telinga apa? Telinga bintang-bintang ataupun telinga planet bintang di langit. Maknanya gegak gempita itu sampai ke langit, dia punya apa, suara. Nak membayangkan ini sebenarnya Mutanabi ni nak membayangkan tentera Rom yang begitu ramai. Tadi hebat dari sudut senjatanya, hebat dari sudut perlengkapan tenteranya. Kemudian ramai tak ramainya bila mereka bergerak daripada timur dan barat tu, suara yang dihasilkan oleh pergerakan tentera, suara yang dihasilkan oleh tentera itu sendiri sampai ke langit. Suara yang tak difahami tadi sampai, hiruk pikuk dia sampai ke langit. Udhunil jawza'. Itu bait yang kelima. Kalau kamu dengar, kalau kamu betul-betul menghayati macam mana Mutanabi ni bila nak menceritakan satu ni, kehebatan Mutanabi bila menceritakan sesuatu ni, wasfu syai' ni, dia menyampaikan, maknanya bila nak menggambarkan kehebatan tu, bila dia lukiskan dalam bentuk kata-kata dia tu, kalau dapat dipahami, memang orang kata hebat dia punya gambaran itu. Ni antara yang dia kehebatan dia nak cerita dalam bait syair ni. Okey. Kemudian yang keenam, masih lagi dicerita tentang kekuatan, kehebatan tentera Rom tadi. Tajamma'a fihi kullu lisanin wa ummatin fama tufhamul haddathu illa at-tarajim. Okey. Tajamma'a fihi kullu lisanin, terhimpun. Tajamma'a ni terhimpun.
padanya, mana pada tentera ni tadi, pada pasukan Rom ni tadi, tajama'a fihi kullu lisanin. Kullu lisnin atau lisanin. Lisan ni maksudnya al-lughah, bahasa. Maknanya dalam tentera Rom ni segala bahasa ada. Bukan sekadar segala bahasa. Wa ummatin, macam-macam bangsa, umat pun ada dalam tentera Rom. Menggambarkan betapa besarnya angkatan tentera Rom ni. Dia kata fama tufhimul haddathu illa tarajimu. Sebab apa? Tak dapat dipahami apa yang mereka perkatakan bila mereka bercakap ni, tak dapat dipahami kecuali dengan tarajim, kecuali kalau ada orang yang menterjemahkannya. Al-hadath ni ada dalam sini, al-hadath bermakna man yatahaddathuna, mereka yang bercakap. Ini menggambarkan tentera Rom ni. Dia kata ramai tentera Rom ni segala bahasa, macam-macam bangsa ada dalam tentera Rom. Sehingga kan kalau mereka bercakap nak difahami itu kita paksa panggil orang terjemahkan. Tak dapat difahami apa yang mereka perkatakan. Besar tak besarnya tentera Rom. Kalau Arab ni bangsa dia sajalah, maknanya mudah nak difahami. Tapi bila begini perlu penterjemah nak menunjukkan berbagai bangsa, berbagai bahasa dalam satu pasukan tentera. Okey, jadi baik 3, 4, 5 dan 6 ni menceritakan tentang kehebatan tentera Rom yang akan dihadapi oleh Saifuddaulah Al-Hamadani. Okey. Mula pada bait yang ke-7. 8, 9, 7, 8, 9 ni nak menggambarkan pula kehebatan Saifuddaulah Al-Hamadani dalam berhadapan dengan tentera yang hebat ni tadi. Dia kata apa? Okey, macam mana Saifuddaulah Al-Hamadani dalam peperangan berhadapan dengan tentera Rom yang besar, yang hebat tadi. Dia kata apa? Waqafta wa ma fil mauti syakkul liwaqifin ka'annaka fi jafnir rada wa huwa naimu. Okey. Waqafta, engkau berdiri. Wa ma fil mauti syakkul liwaqifin, engkau berdiri tidak syak lagi, ataupun tidak ada keraguan. Kematian juga boleh, ataupun kematian juga boleh mendatangi orang yang sedang berdiri ataupun berdiri berhadapan dengan tentera ni tadi, dalam peperangan ni. Dia nak bayangkan apa dia nak sebut ni. Dia kata walaupun hebat, besar, ramai tentera Rom dengan kelengkapan senjata, dengan segala macam, dengan persediaan yang sebegitu hebat, tapi Saifuddaulah Al-Hamadani ni dia waqif, dia tak bergerak, tak beranjak sedikit pun dalam berhadapan dengan tentera Rom. Waqafta, yang mana dia berdiri tegak untuk berhadapan. Bukan maksud dia berdiri tegak tak, maksudnya dia tak lari, tak mengundur ke belakang tu waqafta ni. Yang mana dia kata tak syak lagi orang yang berani sebegini, yang berani berhadapan dengan tentera yang sebenarnya hebat ini, tak syak lagi bahawa kematian ni bukan satu benda yang boleh dielak. Gitulah dia nak sebutnya, maknanya kalau berhadapan dengan tentera yang sebegini hebat, memang biasanya kematian lah. Tapi Saifuddaulah Al-Hamadani ni dia berani, dia berhadapan dengan tentera ni walaupun kematian itu sangat hampir dengan diri dia. Okey, itu dia dia nak bayangkan ni. Maksudnya apa tu?
laqad waqafta fi sahatil qital wal maut yuhitu bika min kulli janibin walakinnaka la tahtammu bihi. Itu dalam huraian, kalau tengok di bawah tu ada huraian dia. Dia kata kamu ni waqafta, kamu berdiri dalam medan peperangan ni, sedangkan ajal ataupun kematian itu berada di setiap segi, setiap sudut. Setiap sudut dalam medan peperangan itu sentiasa mengintai kamu. Tapi walakinnaka la tahtammu bihi, kamu tak hirau pun, kamu tak ambil pot pun, tak peduli pun tentang kematian itu tadi. Ka'annaka fi jafnir rada wa huwa naimu. Okey, tengok dalam maksud dalam al-mufradat tu dia ada sebut tentang ar-rada. Ar-rada ni maksudnya al-halak, kebinasaan, maksud kematian lah, kebinasaan, kematian. Jadi dia nak sebut situ apa? Maksudnya bila dia masuk dalam medan peperangan ni, walaupun kematian sentiasa mengintai dia, tapi dia apa, Saiful-Daulah Al-Hamadani ni tak hirau tentang kematian, tentang maut, tentang ajal yang berada di sekeliling dia dalam medan peperangan kan. Seolah-olah apa dia kata, ka'annaka, seolah engkau ni fi jafnir rada wa huwa naimu. Jafnun ni ialah ghita'ul ain, apa kita panggil mata kita ada apa, bila atas mata kita yang menutup mata tu, bila kita berkelip kan ada penutup dia kan, itu dia panggil jafnun. Apa dalam bahasa Melayu dia saya tak ingat lah. Tapi macam mata kita bila kita tutup mata kan ada yang atas tu, penutup mata kita tu, bila kita kelip tu dia bergerak tu kan, tu jafnun. Dan dia nak asalnya tashbih sini, nak jadi isti'arah lah. Dia nak membayangkan bahawa seolah-olah macam ar-rada tu halak tersebut tadi kan, kematian lah. Seolah-olah macam apa, macam kematian tu hampirnya dengan Saiful-Daulah ni, seolah-olah macam apa, mata dengan dia punya penutup mata dia tadi tu, jafnun tu, dia terlalu hampir kan, dekat. Wahwa naimun, bukan sekadar dekat, malahan dia tinggal kejap lekat pada mata engkau. Makna kematian terlalu hampir. Tidak membayangkan ka'annaka fi jafnir rada wa huwa naimu tu, seolah macam kematian itu, ajal tu bila berada di medan peperangan ni, dia hampir terlalu dekat dengan diri kita, dengan diri Saiful-Daulah Al-Hamadani, seolah macam dia punya selaput mata atas tu, dia penutup mata atas tu, dia kita klip kan, gitu, dia seolah terlalu hampir dengan mata. Maknanya terlalu hampir dengan kita. Mata tu dibayangkan kepada diri kita lah, kepada diri Saiful-Daulah Al-Hamadani. Maknanya antara benda tu dengan antara jafnun tu dengan mata, dia asal tasbih tu. Mata tu kita lah, ataupun Saiful-Daulah Al-Hamadani lah dalam konteks ayat ni. Jafnun tu kematian. Jadi kematian tu dia dekat memang hampir dengan mata, mana dekat dengan diri kita. Wahwa naimun, bukan sekadar dekat, mana dia tidur, tinggal dengan kita. Itu nak membayangkan betapa hebatnya dalam peperangan ni. Hebat Saiful-Daulah Al-Hamadani ni, walaupun kematian itu telah hampir, ajal itu telah hampir dalam peperangan ni, tapi dia waqafa, dia tetap berdiri, sabit, dia tidak bergerak. Dia terus dalam peperangan berhadapan dengan Rom. Okey, nampak dia nak membayangkan betapa pemilihan perkataan tu nak menunjukkan betapa azam kekuatan jiwa Saiful-Daulah Al-Hamadani tu. Okey, yang ke-8, tamurru bikal abtalu kalma hazimatan wa wajhuka waddahun wa thagruka basimu. Okey, di dalam teks ni ataupun dalam mufradat ni, kalma, okey, tamurru bikal abtal kalma. Kalma ni maksudnya jarha pada sini kan. Kalma maksud jarha. Jarha ni cedera. Okey. Dia cerita apa ni? Tamurru bikal abtal kalma hazimatan. Okey. Al-abtal ni pahlawan ataupun
tentera hebat, pahlawan-pahlawan tentera ni cedera, jarha. Tamurru bikal abtal kalmah hazimatan. Tentera ataupun pahlawan-pahlawan Rom yang cedera, pahlawan-pahlawan Rom yang hebat ni tercedera, melintas di hadapan kau. Tamarru bika, melintas di hadapan kau, hazimatan, dalam keadaan tewas, dalam keadaan yang kalah. Maksudnya dalam peperangan, okey, yang mana tentera Rom ni yang hebat-hebat digambarkan tadi telah mengalami kecederaan. Telah menghadapi kecederaan. Bukan saja kecederaan, malahan mereka telah tewas pun. Yamurru bikal fursanul a'da majruhin mahzumin. Musuh-musuh engkau tadi melewati engkau, maknanya berselerak tu, tentera-tentera Rom ni berselerak dalam keadaan cedera, keadaan yang hampir tewas, dalam keadaan tewas. Tetapi bagaimana reaksi daripada Saifuddaulah Hamadani? Dia kata apa? Wa wajhuka wadahun wa thagharuka basimu. Tetapi Saifuddaulah Hamadani dalam keadaan situasi begitu, wajahnya wadah, jelas bercahaya, jelas berseri-seri, maknanya tidak ada sedikit pun nampak di wajahnya ketakutan. Sebaliknya wadah, jelas bercahaya. Wa thagharuka basimu, dan bibirnya atau mulutnya, bibirnya tersenyum. Wa thagharuka, bibirmu ataupun mulutmu tersenyum. Baik, silapan ni masih lagi nak menceritakan kehebatan Saifuddaulah Al-Hamadani ketika mana tentera-tentera musuh telah gugur satu demi satu, cedera, tewas, kalah. Tetapi Saifuddaulah Al-Hamadani dengan wajah yang bercahaya-cahaya, dengan wajah, dengan bibir yang tersenyum sahaja pada ketika itu. Maknanya tidak ada rasa ketakutan sedikit pun pada Saifuddaulah Al-Hamadani. Itulah Mutanabi bila membayangkan menggambarkan tentang sesuatu tu, membayangkan tentang kehebatan orang tu, membayangkan dalam medan peperangan yang besar, ketika mana seorang demi seorang jatuh mati musuh ni, tapi kamu relax kan, dengan wajah yang bercahaya, yang tersenyum, macam tak ada apa-apa pun, tak ada sedikit pun rasa riak ketakutan di wajah dia. Nak membayangkan kehebatan dia. Itu yang dia, bila dia buka tadi, dia kata apa? Wa ta'zumu fi 'aini as-saghiri sigharuha wa tazghuru fi 'aini al-'azimi al-'azaimu. Maknanya bagi Saifuddaulah ni benda-benda yang peperangan yang begitu besar ni bagi dia perkara yang kecil je. Tu dia punya bayangan. Tu kita balik kepada awal tadi tu kan. Okey. Sebab azimah tu dia punya jiwa dia punya azam ni yang kuat. Okey. Kita terus ke bait yang ke-9. Haqarta ar-radainiyati hatta tarahtaha wa hatta ka'anna as-sayfa lirrumhi syatimu. Okey, kita tengok di bawah ni. Dia ada satu sini. Ar-rudainiyat maksudnya jam'u rudainiyun wa huwa ar-rumhu. Rudainiyat ini maksudnya ar-rimah lah. Jamak dengan rumhun ar-rimah. Haqarta ar-rudainiyat hatta tarahtaha hatta ka'anna as-sayf lirrumhi syatimu. Okey, kita tengok dalam syarah ni cerita apa. Okey, ya rudainiyat si ar-rumhu ar-rimah. Wa innaka bi syaja'atika qad ista'malta as-suyuf allati tadribu al-'adu an qurbin wa tarakta ar-rimah hatta ka'anna as-suyufa tahtaqa ar-rimah wa tata'ala 'alayha. Okey. Wa innaka, sesungguhnya engkau dengan keberanian engkau, wa innaka bi syaja'atika qad ista'malta as-suyufa, engkau telah menggunakan pedang, allati tadribu al-'adu an qurbin, yang menikam musuh dari jarak yang dekat,
wa tarakta rimah, dan engkau telah tidak menggunakan, engkau meninggalkan, tidak menggunakan tombak pun, tidak menggunakan lembing pun, hatta ka'anna suyuf tahtaqa rimah wa tata'ala 'alaiha, sehingga kan seolah-olah pedang engkau itu memperlecehkan ataupun memperendah-rendahkan lembing ataupun apa nama tombak, dan merasa diri dia lebih tinggi, tata'ala 'alaiha, lebih tinggi, lebih hebat daripada lembing, maksud pedang ni. Dia begini, dalam medan peperangan ni, okey, dalam medan peperangan, dia sama ada kita guna pedang atau lembing kan. Kalau pedang ni jarak dekat, lembing ni jarak jauh. Lembing ni jarak jauh. Kalau orang jauh, kita tikam lembing sebab pedang tak sampai kan, pedang dia pendek. Tetapi Saifuddaulah ni, dia punya kehebatan dia nak gambarkan, Nabi nak gambarkan Saifuddaulah ni. Dia dengan musuh ni, dia bukan dia lari ataupun bukan dia berhadapan dengan musuh sejauh dia tikam jauh-jauh tak. Tetapi dia pergi dekat, dia pergi serbunya musuh tu tadi, Rom ni tadi, dan dia gunakan pedang sahaja. Lepas tu dia kata haqarta ar-radaidiniyat hatta tarahtaha. Seolah-olah macam kau ni memperlecehkan, merendah-rendahkan kegunaan lembing itu. Kau seolah tarahtaha, kau tak guna, kau buang je. Seolah-olah begini apa? Seolah lagi hatta ka'anna sayf, seolah pedang itu mencaci ataupun mencela ataupun memandang rendah kepada kehebatan lembing. Maknanya dengan pedang saja dia berperang ni, dia tak guna benda lain, dia guna pedang, dia tak guna dah lembing ni. Maknanya nak membayangkan keberanian sebenarnya, nak membayang keberanian Saifuddaulah ni, Al-Hamadani, Nabi ni dia sebut beraninya, sehingga kan ketika peperangan ni dia Saifuddaulah ni sentiasa terus pergi. Bila dalam medan peperangan terus pergi kepada musuh, terus pergi. Bila masuk terus pergi. Dia bukannya tikam jarak jauh gitu. Kalau setengah orang dia takut dia akan jarak jauh ditikam kan. Tak, Nabi dia pergi hampir dengan orang tu. Kemudian dia gunakan pedang dia. Sebab dia lawan pedang dan sebagainya lah. Tapi nak membayangkan keberanian Al-Mutanabbi. Nak membayangkan Al-Mutanabbi, nak membayangkan kehebatan Saifuddaulah Al-Hamadani. Okey. Dan bait yang terakhir, وَمَنْ طَلَبَ الْفَتُحَ الْجَلِيلَ وَإِنَّمَا مَفَاتِحُهُ الْبِيضُ الْخِفَافُ الصَّوَارِمُ. Ini sambungan daripada bait yang ke-9 sebenarnya ni. Okey, وَمَنْ طَلَبَ الْفَتُحَ الْجَلِيلَ, siapa yang bermaksud mencari kemenangan yang hebat. Dia kata apa? Walam yakun mawqifaka min ar-rimah ajiban. Bahawa siapa yang mencari kemenangan yang hebat. Okey. Kita dah tentulah. Kita balik sini balik. Fa innama mafatihuhu, sudah tentulah kunci kepada kemenangan itu ialah al-bildu. Maksudnya pedang. Al-bild ni saya sebut nama lain bagi pedang, al-bild. Bawah ni pun ada sebenarnya. Mufradat ni mana okey, al-bild ni pedang lah. Ni al-bild as-suyuf. Al-bild maksudnya as-suyuf. Kuncinya apa? Pedang yang ringan, al-khifafu as-sawarimu, yang tajam. Itu kunci kepada kemenangan yang hebat dalam peperangan. Okey. Ini sambung pada bait yang 9 maksudnya. Jadi nak menggambarkan betapa kehebatan Al-Hamadani, Saifuddaulah Al-Hamadani dalam berhadapan dengan tentera Rom. Dalam bait ni panjang ni sebenarnya, tapi kita ambil 10 saja. Okey. Agak ni kamu boleh faham lah dia punya maksud dia. Nanti kamu boleh tengok balik syarahan dia. Apa yang saya sebut ni pun saya ambil daripada syarah ni juga sebenarnya. Okey. Kita tengok bait sama satu je contohnya syarahan dia. Innal a'mal allati yaqum biha an-nas wal makarim allati yabdulunaha takunu ala qadri himmatihim wa ala mustawa azimatihim, kan? Sungguhnya setiap apa yang ingin dilakukan oleh orang, oleh manusia, dia bergantung kepada
takun ala qadri himmatihim, bergantung kepada jiwa dia. Al-makarimu allati yabdhuluna, al-makarimu ni saya bagi terjemahan kepada kamu tadi. Sorry, al-azaimu ada sini. Jamu azimah wa iradah al-qawiyah. Azimah, di azimah ni dia ada banyak makna lah. Salah satunya hidangan makanan. Boleh kita terjemah begitu tadi. Tapi yang dimaksudkan di sini, okey, azimah ni ya al-iradah al-qawiyah, kemahuan yang kuat. Okey. Jadi setiap usaha, setiap apa yang ingin dilakukan oleh orang, hasilnya bergantung kepada keazaman dan usaha yang dia lakukan. Okey. Jadi syarah ni kau boleh rujuk balik nanti. Tapi lebih kurang sebab saya pun ambil syarah ni tadi. Cuma saya bahasa Melayu kan terus. Okey, terus kita pergi kepada at-ta'liq, ulasan. التعليق تدور الأبيات حول مدح سيف الدولة ووصف المعركة التي انتصر فيها على الروم. وقد بدأ المتنبي ببيتين من الحكمة، وهذا البدء غير مألوف في الشعر القديم، فقد اعتاد الشعراء بدأ قصائدهم بالغزل، ويرجع ذلك إلى ميل المتنبي للحكمة، وقد استوحى الشاعر حكمته من عظمة سيف الدولة في حربه وانتصاره، وهو يعظم ذوي الطموح والنفوس الكبيرة، ويحط من شأن الضعفاء الذين تعظم في أعينهم صغار الأمور. وبعد الحكمة أخذ في وصف جيش الروم. Okey. Taduru al-abyat hawla madhi Saifullah. Jadi bait yang 10 kita baca tadi dia berkisar sekitar pujian kepada Saifullah wa wasfil ma'rakah, dan bait juga berkisar tentang gambaran peperangan allati intasara fiha al-Rum, yang dimenangi oleh Saifullah ketika berhadapan dengan tentara Rom. Waqad bada'aha al-Mutanabbi bi baitaini min al-hikmah. Mutanabbi telah memulakan bait syair ni tadi dengan dua syair ni tadi, qasidah ni tadi dengan dua bait yang awal saya sebut kemudian yang yang menceritakan tentang hikmah. Dia memulakan bait awal dia dengan kata-kata hikmah. Bait yang awal ni, dua yang awal. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم الأوائم. Jadi bait dua yang awal ni adalah hikmah. وهذا البدء غير مألوف في الشعر القديم. Permulaan yang sebegini, bermula dengan hikmah ni sebenarnya satu yang jarang, bukan satu kebiasaan bagi syair qadim, bagi syair-syair lama, syair tradisional, yang mana faqad i'tada asy-syu'ara ataupun badu qasaidihim bil ghazal, yang mana penyair dulu yang tradisional ni biasanya mereka memulakan syair mereka dengan ghazal, untuk memuji perempuan kan. Biasalah kalau kau baca contohnya Abdul Qais, dia mula dengan luquf ala talal, kemudian terus kepada ghazal. Qifana baki min dhikra habibi manzili wa syaqtil liwa bayna dakhuli fahumali. Itu dengan penyair-penyair yang lain dalam ashabul mu'allaqat. Tapi Mutanabbi ni lain. Dia punya permulaan syair dia bukan ghazal, bukan wuquf ala talal, sebaliknya bermula dengan kata-kata hikmah. Wa yarji'u dzalik. Apa sebabnya? Wa yarji'u dzalika ila mail Mutanabbi ila hikmah. Sebabnya ialah kecenderungan Mutanabbi itu sendiri kepada kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah, kata-kata yang menunjukkan kepada kebijaksanaan. Begitulah Mutanabbi. Itu sebab tu Mutanabbi ni dia dianggap sebagai penyair hebat pada zaman, sebab dia punya hikmah dia banyak dalam syair dia.
Waqad istawha asy-sya'ir hikmatahu min 'azmati sayfud daulah fi harbi wa intisari. Jadi Mutanabbi ni dia hikmah ni yang dia tulis ataupun yang disampaikan dalam bait syair ni, ideanya dapat daripada kebesaran ataupun kehebatan azmat Saifuddaulah, daripada kehebatan kebesaran Saifuddaulah dalam peperangannya dan kemenangan di dalam peperangan tersebut. Jadi idea dia yang disampaikan, fikrah yang disampaikan itu sebenarnya didapat daripada kemenangan yang dicapai oleh Mutanabbi dalam peperangannya. Fahuwa ya'zimu dhawi tumuh wal nufus al-kabirah. Jadi Mutanabbi dalam kata-kata hikmah dia tadi, dia memandang ataupun meletakkan dalam kedudukan yang tinggi mereka yang punya jiwa dan diri yang besar. Kemudian dia juga memandang rendah khutu, meletakkan di samping, maksudnya meletakkan sesuatu di tepi saja. Dia tak ambil pot, dia tak rasa sesuatu besar. Min sya'nid du'afa, bagi mereka yang lemah, yang mana mereka ini alladhi ta'zumu, yang mana mereka ini merasakan perkara-perkara yang kecil, sirarul umur ta'zumu fi a'yunihim, perkara yang kecil, sirarul umur, perkara yang kecil ini besar di pandangan mereka. Okey, jadi Mutanabbi ini dia mengangkat ataupun meletakkan di kedudukan tinggi orang yang punya jiwa dan diri yang jiwa yang besar, tetapi sebaliknya bagi orang yang lemah, orang yang berjiwa kecil, Mutanabbi ini dia mengesampingkannya, so meletakkannya di sudut yang lain, mana mereka ini memandang perkara-perkara yang kecil itu sebagai besar. Okey, wa ba'da al-hikmati akhadha fi wasfi jaysh Rum. Dia sebut kepada kamu tadi, selepas dua bait kan, Mutanabbi mula menceritakan tentang kehebatan tentera Rom, wasfi jaysh Rum wa mawqif Saifuddaulah fil ma'rakah. Okey, bait yang awal 3-4 bait tu cerita tentang kehebatan tentera Rom, saya sebut kamu tadi. Kemudian apa dia punya Saifuddaulah punya dia punya mauqif dia ketika berhadapan dalam perangan tersebut. Wantaha bil hadis intisarihi. Kemudian bait syair itu ditutup dengan kemenangan yang dikecapi atau kemenangan yang dicapai oleh Saifuddaulah. Wa qad 'amida asy-sya'ir ila wasfi jaysh al-a'da' bid-dakhamah. Penyair ni Al-Mutanabbi ni asy-sya'ir amida, sengaja ila wasfi jaysh al-a'da', menggambarkan tentera musuh, tentera Rom tu bid-dakhamah wal quwwah, dengan menggambarkan kebesaran ataupun kehebatan, besar dari sudut saiznya, dakhmah, dan kekuatannya. Saja digambarkan begitu supaya apa? Hatta yakun li sayfid daulah fadlul intisar alaihi, sehingga supaya Saifuddaulah ni kemenangan dia nampak hebatlah, begitu. Maknanya bila gambarkan tentera musuh ni, tentera Rom ni, tentera yang besar, yang hebat, tapi besar hebat macam mana pun Saifuddaulah boleh mengalahkannya. Jadi membayangkan macam mana tu, membayangkan bahawa kehebatan Saifuddaulah, kalau dia ceritakan tentera Rom ni kecil je, bukanlah besar sangat, tak hebat mana. Jadi kalau menang berhadapan dengan tentera segini, maknanya dia punya fadlul intisar tu dia tak nampak sangatlah kan. Dia punya kehebatan, dia punya kelebihan dalam kemenangan dia tak nampak sangat. Tapi bila dibayangkan tentera yang besar berhadapan dengan tentera yang cukup hebat, tetapi Saifuddaulah berjaya mengalahkan, barulah nampak kehebatan Saifuddaulah. Sebab tu digambarkan dengan dakhamah wal quwwah bagi tentera Rom. Okey, seterusnya, poin yang seterusnya ialah wa minal mulahaz anna katsiran min al-ma'ani allati ja'a biha asy-sya'ir من الشاعر وفقات اتسمت بالمبالغة فقط، ممكن وفقات فقط. من الملاحظ أن كثيرا من المعاني التي جاء بها الشاعر فقد اتسمت بالمبالغة
Al-wadihah. Kalau kamu baca, dia kata dalam teks ni, dapat diperhatikan, mulahaz, kita dapat lahaz, kita dapat lihat, kita dapat amati banyak daripada perkataan-perkataan, makna-makna perkataan tadi telah digunakan oleh penyair ittasamat bil mubalaghah. Dia gunakan ataupun kelihatan al-mubalaghah, digambarkan dalam keadaan mubalaghah, berlebih-lebihan. Okey, kan, dia gambarkan dalam keadaan yang berlebih-lebihan. Al-wadihah, yang jelas. Kalau yang sangat berlebih-lebihan, maknanya cerita ni lebih-lebih lah. Itu gambaran dia. Okey, sekejap. Faqad ittasamat bil mubalaghah al-wadihah. Contohnya dia kata, min dzalika sarau bijiyadin ma lahunna qawaimu. Ni contoh mubalaghah ni bila dalam ayat dia. Maknanya berlebih-lebihan. Dia menggambarkan lebih daripada yang sepatutnya. Sarau bijiyadin ma lahunna qawaimu. Dia berjalan dengan menggerakkan tentera berkudanya yang seolah-olah macam qawaimu, malahunna qawaimu, yang tidak ada kaki, dia bergerak begitu kan. Nak membayangkan betapa besarnya angkatan tentera tadi. Wa fi udhunil jauza'i minhu zamazimu. Dia punya hiruk pikuk sampai ke langit, dia punya bunyinya. Kan? Maknanya nak menggambarkan besarnya tentera tu. Berlebih-lebihan, mustahil lah kalau sampai ke langit kan. Tapi nak membayang gitulah, nak membayangkan betapa tentera tentera Rom ni besar tak besar dia punya jumlah dia. Bila bercakap, bergerak tu dia sampai ke langit dia punya bunyi dia. Ka'annaka fi jafnir rada wa huwa naim. Kematian yang sangat hampir kepada Saifuddaulah ni, seolah macam kelopak, bos saya ingat maksud dia, kelopak atas ni, kelopak mata yang yang tidur di atas mata. Maknanya bila tutup tu, kelopak mata kita tutup, dia lekat dengan mata kan. Maknanya dekat sangat kematian dengan diri tu. Tu mubalaghahnya. Wal madhu yatahammal syairul mubalaghah. Dan dikatakan oleh penulis buku ni, memang begitulah dalam madah ni, dalam memuji ni, memang mubalaghah tu adalah satu benda yang biasa. Yatahammal syai'an minal mubalaghah. Maknanya boleh diterima dalam al-madhu, memang boleh diterima konsep al-mubalaghah. Walakin al-israfiyah huna wadihun. Tapi di komen tulis lah, tapi dia punya israf dia, maksudnya berlebih-lebihan dalam mubalaghah ni tadi sangat jelas dia kata. Maknanya nampak sangatlah dia punya nak memuji ni. Tapi memang begitu kalau orang kita memuji setengah orang yang besar, yang hebat ni, memang dia suka pada pujian setengahnya kan. Bukan semua, tapi setengahnya lah. Lagi kita puji besar, lagilah dia punya dia lebih suka dengan pujian. Okey. Seterusnya, al-alfaz allati ista'ana biha syair qawiyatun tulaimu hamasatil harb. Lafaz-lafaz, perkataan-perkataan yang digunakan oleh penyair adalah perkataan yang kuat, qawiyah, sesuai dengan tulaim, sesuai dengan semangat dalam peperangan. Okey, pemilihan perkataan lah, perkataan yang digunakan tu sesuai dengan situasi perang. Okey, seterusnya ni di konteks balaghahnya. Amma suwar al-bayaniyah faqad istamadda asy-syair maddataha min al-waqi' hayyinan كوصف سيف الدولة بأنه وضاح الوجه باسم الثغر والأعداء يمرون به كلمة مهزومين ومن الخيال حينا آخر. Dari sudut dalam konteks balaghahnya, penyair telah bergantung atau menggunakan dalam syair tadi ada kala dalam waqi' hay, reality yang real lah, memang gambaran yang betul, gambaran yang real, gambaran yang reality, seperti seolah-olah macam dia menggambarkan Saifuddaulah ni. Mana dia tak gunakan majas lah sini, dia tak guna istiar dan sebagainya. Memang dia sebut
perkataan yang betul, perkataan yang bukan kesetiasan. Contohnya macam nak menggambarkan Saiful Daulah ketika berhadapan dengan musuh yang tewas, dia dalam wajah yang tersenyum dengan wajah yang bercahaya dan bibir ataupun mulut yang tersenyum, kan. Maknanya jelas dia tak gunakan tashbih atau isti'arah. Memang senyuman itu benda yang real bagi orang, kan. Wal a'da yamurruna bihi kalma mahzubi. Kemudian musuh-musuh tadi dia melintas di hadapan Saiful Daulah dalam keadaan tercedera dan mengalami kekalahan. Ayat apa? Ayat yang hakikat, bukan ayat majas. Memang dia tak gambarkan dengan tashbih ataupun istiarah. Dia ceritakan secara terus dalam peperangan tersebut musuh ni cedera dan tewas. Begitu juga dengan Saiful Daulah, senyum dan bercahaya-cahaya mukanya. Itu ayat hakikat. Ayat hakikat. Kalau belajar dalam balaghah kan ada hakikat, ada majas. Jadi ayatnya ayat hakikat. Bukan gambaran yang berbentuk tashbih ataupun isti'arah. Okey. Tetapi dia kata wa minal khayali hinan akhar. Tapi ada juga digunakan dalam bentuk khayal, dalam bentuk gambaran pada ketika-ketika yang tertentu. Di antaranya okey, ini maknanya ada guna hakikat, ada guna majas. Hakikat yang atas ni lah, ada dua ni, dan majas ni pula yang disebutkan yang berikut. Pertamanya digunakan al-isti'arah al-makniyah. Okey. Ingat isti'arah makniyah ni maksudnya isti'arah ni asal daripada tashbih, kan. Ada musyabbah dan musyabbah bihi itu dan tashbih. Tapi bila kita nak buat isti'arah, kita kena buang salah satu sama ada musyabbah ataupun musyabbah bihi. Kalau sekiranya kita buang al-musyabbah, kita kekalkan al-musyabbah bihi dalam ayat tersebut, itu kita panggil al-isti'arah at-tasrihiyah. Apabila kita buat ayat, kita buang dia punya musyabbah bihi, tetapi kita kekalkan dia punya musyabbah, itu dipanggil al-isti'arah al-makniyah. Maknanya isti'arah makniyah ni dalam ayat isti'arah tersebut ada dia punya musyabbah, tetapi tak ada dia punya musyabbah bihi. Contohnya di sini ialah wa fi udhunil jauza'i minhu zamazimu. Faqad sawwara al-jauza' insanan lahu udhunun yasma'u biha. Thumma huzifa al-musyabbah bihi wa taraka syai'an yadullu alaihi wa huwa al-udhun. Okey. Dia nak gambarkan apa? Nak gambarkan seolah-olah macam jauza' ni seolah-olah macam insanan, macam manusia. Okey, insanan. Tapi dia buang dia punya al-musyabbah bihi ni tadi. Tapi masih dikekalkan dia punya taraka syai'an yadullu alaihi, masih dikekalkan sesuatu yang ada kaitan dengan musyabbah bihi, insan, iaitu telinga. Kan manusia ada telinga, dikekalkan telinga. So itu disebut uzunul wa fi uzunil jauza. Okey. Jadi digambarkan al-jauza kal insan. Itu dia punya apa? Asal dia. Tapi dibuang insan, dikekalkan uzun. Okey. Jauza ni dia punya musyabbah. Dia punya musyabbah dia. Insan musyabbah bihi. Dikekalkan al-musyabbah, itu panggil isti'arah makniyah. Okey, antara lain wa fi qaulika ka'annaka fi jafnir rada wa huwa na'im. Faqad sawwara ar-rada wahshan mukhifan. Qad istaqarra Saiful Daulah baina jafnaihi. Okey, ini pun daripada isti'arah makniyah. Selain daripada tu, ada lagi sini wa fi qawlihi as-sayfu lirrumhi shatimu faqad shabaha as-sayf bi insan. As-sayfu ka insanin. Ka insanin fakhurin. As-sayfu ka insan, itu asal dia. Dia buang dia punya musyabbah bihi, dikekalkan dia punya musyabbah itu saif, sebab itu dia panggil isti'arah makniyah. Wa hadha musyabbah bihi wa ja'a bi sifatin min sifati fi qawli syatimun. Dia buang saifu ke insanin, dia buang musyabbah bihi insan, tetapi masih dikekalkan sesuatu yang ada kaitan dengan manusia tadi,
iaitu syatim, mencela, mencaci. Ni sifat manusia. Saya dia tak reti caci itu menghina orang. Tapi yang reti mencaci menghina insan. Itu dia ada dia punya kaitan dia, ada dia punya dia punya apa dia panggil ada hubungan, ada sesuatu yang menggambarkan tentang benda yang kita buang tadi. Itu dipanggil al-isti'arah al-maqniyah. والاستعارة تبين شجاعة المحارب العربي الذي يفضل السيف على الرمح، لأن السيف يضرب من قرب والرمح يضرب من بعد. Isti'arah ni menggambarkan keberanian. Jadi Saif lirumhi syatimuni. Isti'arah ni menggambarkan, menjelaskan atau membayangkan keberanian tentera prajurit, tentera Arab yang lebih mengutamakan menggunakan pedang daripada menggunakan tombak. Kerana pedang ni dia menikam dari jarak dekat, sementara tombak rumhu menikam dari jarak jauh. Jadi keberanian tu mestilah yang dekat kan. Bila berhadapan dengan musuh, orang yang tidak ada ketakutan dia akan terus pergi kepada musuh. Tapi kalau orang yang berani tapi tidak seberani yang tadi, dia akan daripada jauh dia baling dengan tombak. Tapi yang berani dia akan pergi terus berhadapan dengan musuh. Okey. Ada sampai isti'arah, ada juga kinayah di sini. Tajamma'u fi kulli lisanin atau kulli lisnin wa ummatin. Kinayah an dhakhamatil jaish. Perkataan ni tadi berhimpun seluruh bahasa dan umat, seluruh bahasa terhimpun dalam bentuk tadi pelbagai bahasa, ataupun seluruh bahasa dan pelbagai umat, pelbagai bangsa. Inilah kinayah sebenarnya kepada kinayah kepada menunjukkan bahawa besarnya angkatan tentera Rom, dhakhamatul jaish. Wa kadzalika qawluhu fi udhun al-jawza fi zamazimu kinayatan an shiddati ad-dawda natija an 'azmatil jaish. Disebut fi udhun al-jawza fi zamazimu, kinayah kepada apa? Kiasan kepada daudak, hiruk pikuk yang bersangatan, yang terhasil daripada besarnya hiruk pikuk untuk cetusnya daripada besarnya angkatan tentera tersebut. Okey, jadi kinayah nak menunjukkan besar angkatan tentera. Di samping itu juga dalam teks ada tashbih fil baitil akhir, dalam bait yang terakhir, di mana haitsu syabbah as-suyuf wahya min wasail nas bil mafatih. Tashbih, dia mentashbihkan suyuf, itu pedang ini, dan ia ialah wasilah dalam mencapai kemenangan, dia tashbihkan dengan al-mafatih. Ini bait yang terakhir tadi kan, kalau kamu tengok di sini bait yang terakhir. Okey, man talaba al-fathu wa man talaba al-fatha al-jalila fa innama mafatihuhu al-bidul khifafus sawarim. Okey, itu mafatih. Jelas. Okey, tapi dia buang dia punya harf tashbih, dia punya harf tadi ada tashbih tu dibuang sebab dia tak ada tashbih di atas. والأساليب الخبرية التي اشتملت عليها الأبيات خرجت من معنى الأصلي وهو الإخبار إلى المدح. Okey, ini uslub khabarinya juga ada dalam bait syair ni. وهو الإخبار إلى المدح. Okey, ada uslub khabari. Uslubnya ada uslub syair dan uslub khabari yang kamu belajar dalam balaghah ni. Okey, kita nak cepat sikit, kita nak sikit. Okey, wala'allaka la hafta fil qasidah i'jab al-mutanabbi asyadid bi sawfi ad-dawlah fa huwa amirun arabiyyun syuja'un yuqarrib al-ulama wal udaba wa sya'iruna tumuhun mu'ajibun bil 'azmati wal 'uzama fa huwa yara fil amiri ma yatamannahu li nafsihi. Wala'allaka, agaknya ataupun la'allaka, harapnya kamu dapat
atau boleh jadi kamu akan dapat melihat dalam qasidah ni kekaguman Mutanabi, kekaguman yang sangat-sangat Mutanabi kepada Saifuddaulah. Itulah kalau kita baca bait syair ni memang gambarkan tentang Saifuddaulah ni betapa hebat dia kan. Dan ini berhasil daripada kekaguman Mutanabi kepada Saifuddaulah ni sebenarnya. Fahuwa amirun arabiyyun syuja'un yuqarribul ulama wal udaba. Saifuddaulah ni seorang amir, seorang pemimpin yang berbangsa Arab, seorang yang berani, yang menghampiri atau mendekatkan kepada dirinya ulama dan udaba. Maknanya dia sangat suka berdamping dengan para ulama dan para udaba. Udaba ni penyair, sastrawan lah. Pada waktu tu apa nama ni, udaba ni dia punya peranan yang tersendiri dalam dalam masyarakat. Jadi pemimpin Arab ni yang mempunyai sikap yang baik, biasanya mereka sentiasa berdamping dengan ulama dan udaba. Kemudian penyair ni, itu Mutanabi ni sangat mengagumi mereka yang hebat-hebat. Kemudian dia melihat pada Saifuddaulah Al-Madani sesuatu yang dia inginkan pada diri dia. Sebab tu dia banyak memuji Saifuddaulah. Sebab dia melihat sikap Saifuddaulah itu memang sesuatu yang dia suka, sesuatu yang diharapkan begitu. Okey, itu dia punya ringkasan di bawah tentang ni. Itulah lebih kurang apa yang ada dalam tajuk kita pada hari ini, iaitu Saifuddaulah, iaitu Mad'u Saifuddaulah Al-Hamadani. Okey, ini selesai untuk tajuk hari ini. Agaknya kamu boleh ulang balik nanti, baca balik, kemudian cuba fahami, dan kalau kamu hafal pun dia punya syair ni pun bagus sebenarnya. Tapi saya tak tanya dalam periksa kita. Kita tak ada periksa dan sebagainya kan. Tapi saya suka kalau kamu hafal. Matlak awal pun tak apa dah. Dia punya bait awal. Bait yang awal kan. Kata-kata hikmah oleh Al-Mutanabi. Okey. Semua masih ada ni ke dah syahid ni? Ada lagi Ustaz. Okey. Okey. Kita minggu ke 11 Kita minggu ke 11. Saya belum buat lagi apa nama ni quiz. Saya rasa mungkin habis awal minggu ke 13 lah kita buat quiz. Nanti saya beritahu ada yang masuk untuk quiz. Jadi untuk minggu depan belum ada quiz lagi sebab ada yang tanya saya bila quiz. Ini kita belum buat lagi lah. Seterusnya saya nak minta kamu buat ni, rasa tugasan juga ni. Tugasan. Kamu boleh pilih, saya bagi tugasan ni, kamu boleh pilih, dia ada dua, tapi kamu pilih salah satu lah. Sama ada kamu nak jawab soalan yang di bawah ni, al-munaqashah hari ni, soalan 1, soalan 2, thanian. Kalau yang thanian ni, kalau soalan yang 1 ni kamu pilih macam biasa lah, pilih mana satu yang betul kan. Tulis balik, kemudian pilih. Soalan 2 ni, tulis betul ataupun salah. Kalau salah, kena betulkan. Ini bukan setakat betul salah, tapi kena betulkan apa yang sepatutnya. Kemudian yang ketiga ni, dia minta kamu cari bait syair yang ada kaitan dengan apa yang dia tulis di sini. Mana bait syair yang menggambarkan apa yang dia tulis ni. Kemudian yang keempat ni, dia suruh cari dia punya mufrad dengan dia punya ayat. Buat ayat. Mufrad, cari mufrad dan buat ayat daripada perkataan tersebut. Yang seterusnya ni, buat ayat.
buat ayat daripada perkataan-perkataan ni, ada 4 ni. Ataupun yang kelima, kemudian yang kelima, ataupun kena buat juga. Yang kelima ni, jawab soalan ni berdasarkan kepada teks. Okey. Tu tugasan satu. Ataupun tugasan kedua, kalau kamu tak nak buat yang ni, saya nak kamu ringkaskan saja apa yang kita bincangkan tadi dalam bahasa Melayu. Sebab saya syarah bahasa Melayu kan. Jadi kamu ringkaskan balik, tulis balik apa yang saya sebut kepada kamu tadi ketika kita huraikan bait syair tu. Okey. Ketika kita huraikan bait syair tadi, kamu ringkas, tuliskan balik dalam bahasa Melayu dengan keterangan dia. Maknanya bukan kamu terjemah saja. Ala qadri alal azmi ta'ti al-azaimu wa ta'ti ala qadri al-kirai makarimu. Ini bukan terjemahan saja, tapi kamu kena huraikan juga apa yang saya yang saya bentang tadi lah, yang saya cerita kepada kamu tadi. Kamu cuba tulis salin balik dalam bahasa Melayu yang baik lah, sebab saya cakap ini kan berterabur bahasa berulang-ulang, jadi kena proses balik lah dia punya huraian dia. Di samping tu juga yang atas ni, huraian tentang diri penyair sedikit, kemudian tentang konteks tu teks, dan terus pada huraian syair. Mufradat dengan syarah dengan ta'liq bawah tak payahlah, sebab dia dah masuk dalam syair ni. Sebab bila kamu hurai syair ni, dia akan ada mufradat, dia akan ada dia punya ta'liq atau syarah ada sekali. Okey. Dia masuk tu kepada syair ni. Tu tugasan yang kedua. Jadi kamu boleh pilih lah, sama ada kamu jawab bawah tu ataupun kamu tulis balik berdasarkan apa yang saya terangkan kepada kamu tadi dalam bahasa Melayu. Okey. Tugasan ni kamu kena serahkan sebelum minggu 14. Saya rasa ni yang terakhir kot, sebab kita dah ada dua ataupun tiga tugasan sebelum ni. Ini mungkin tugasan yang terakhir. Kemudian kita ada kuis satu lagi. Kemudian untuk presentation, saya dah minta kamu buat gitu kan? Dah Ustaz. Dah Ustaz. Untuk buat rakaman kan? Ya. Okey, jadi kau boleh pilih lah nanti. Jadi, okey, ada soalan tentang apa yang kita bincangkan hari ni? Soalan tentang tugasan tadi ke? Faris. InsyaAllah tak ada Ustaz. Okey, tak ada ya? Apa-apa nanti kamu WhatsApp balik lah kalau tak faham apa yang saya nak buat. Tapi itulah untuk hari ni, tugasan hari ni dia ada dua. Tapi bukan kamu kena buat dua-dua, pilih salah satu je lah. Sama ada kamu jawab soalan yang ada di bawah tu ataupun kamu ringkaskan balik di dalam bahasa Melayu, kamu type balik apa yang kita bincangkan tadi. Nanti saya akan post rakaman kelas hari ni di Telegram lah, insyaAllah. Okay, kalau ya. Apa tu last date due sebelum minggu 13 ya Ustaz? Sebelum minggu ke-14. Mana minggu ke-13 tu boleh hantar ke? Okey. So minggu ke-14 tu kita nak tengok semua sekali tugasannya, presentationnya kan. Semua nanti maknanya semua tugasan untuk SEM ni memang sebelum minggu ke-14 lah. Okey, ada apa lagi? Ustaz, Ya. ni kira individu kan, bukan grup kan? Bukan, yang ni bukan. Yang ni individu. Baik Ustaz, terima kasih. Okey. Ada lagi? Kalau tak ada, setakat dulu lah. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan dengan tajuk yang baru insyaAllah. Jangan lupa tugasan-tugasan sama ada hari ni dan yang sebelum-sebelum ni. Sebab saya belum check lagi sama sekali tu. Saya baru kumpulkan dulu. Nanti jadi kamu kena buat lah macam mana pun. Kalau tak buat nanti letih saya nak bagi markah dia. Okey, kalau tak ada apa, kita setakat dulu. نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم وإلى اللقاء. Sebelum tu satu lagi saya lupa. Mana? Ripin. Ripin, kamu buat boleh tak kalau kamu buat grup WhatsApp, buat grup baru untuk semua pelajar yang aktif, pelajar SEM 1, 2, 3, 4 dan 5.
bukan dah ada ke Ustaz dalam grup himpunan bahasa Arab tu Ustaz? Yang tu masalahnya yang tu dia ada dengan pelajar yang tak aktif pun masih ada lagi situ. Oh. Hmm. Saya boleh cuba tapi saya tak jamin Ustaz dapat SEM 1 ni sebab tak kenal pun. Duduk kat kelas online kan. Tak apa kalau ni nanti saya cuba tengok macam mana. Okey Ustaz. Tak payah buat lah, dia susah pula. Okey. Nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.